billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya Zila binti Bakri yang merupakan pegawai psikologi di Unit Kejayaan dan Kaunseling UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam akan bersama-sama dengan anda untuk memberi taklimat mengenai Unit Kejayaan dan Kaunseling UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam. Okay, next. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada anda semua para pelajar UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam dan Kampus Puncak Perdana yang baru saja hadir daftarkan nama datang belajar di UiTM ni, dan dah tentu anda semua adalah orang-orang yang hebat, pelajar-pelajar yang hebat, dan moga kecemerlangan dan kehebatan anda ini dapat diteruskan semasa pengajian anda di kampus Puncak Alam dan Puncak Perdana. Okay, next. Okey, kali ini saya akan berkongsi dengan anda tentang persediaan psikologi untuk menghadapi pembelajaran secara atas talian dengan cara efektif. Kenapa saya kongsikan topik ini? Kerana anda akan melalui satu corak pembelajaran yang hampir sama semasa di sekolah, sebab masa sekolah hari tu because of pandemic anda semua ada belajar secara online, ada belajar di rumah dan sebagainya. Dan sebelum anda terus belajar di UiTM, saya nak berkongsi sedikit sebanyaklah beberapa tips yang mungkin anda boleh gunakan bagi membantu anda untuk belajar dengan secara efektif dan secara berkesan. Yang paling utama ialah pengurusan masa. Apabila anda belajar di UiTM ini, anda perlu mempunyai pengurusan masa yang baik, yang mana anda perlu untuk membuat jadual waktu secara tersusun, dan juga anda perlu memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran anda. Kalau selalunya kan kita tengok Instagram, Twitter, kalau saya kata Facebook kan, itu adalah Facebook tu zaman-zaman saya kan. You all ni tak adalah pakai Facebook kan, jarang. Sebab bila saya tanya pelajar baru ada guna Facebook, tak ada. Facebook pun tak tahu, tak kenal apa. Jadi yang ada adalah Netflix. Astro tu pun dah kurang dah. Dia kata Astro apa tu? Kita orang Netflix. Jadinya ramai yang gunakan Netflix, lepas tu Twitter, yang sekarang ni TikTok kan, menari-nari suka secara online melalui TikTok dan sebagainya. Dan yang paling ni zaman saya dengan zaman anda lah sampai sekarang lah, drama Korea ni tetap ada. Sebab ada juga bila sesi kaunseling kan, dia kata, puan tolong puan, saya dah nak exam tapi tiba-tiba pula lah saya tak boleh nak buat. Bila kita tengok, kita kaji, kita tanya, rupanya dia terlebih drama Korea lah. Zaman saya belajar dulu drama Hindustan, masa tu Shah Rukh Khan muda-muda lagi, Kush Hotahir dan sebagainya. Tapi sekarang adalah drama Korea, dan zaman anda lah. So kena urus masa dengan baik dan dengan berkesan. Satu lagi, tempat belajar yang selesa. Saya difahamkan ada pelajar yang akan duduk di kampus dan ada juga yang akan duduk di rumah. Okey, bila duduk di rumah ni, yang paling utama anda perlu ada internet yang, saya rasa internet yang orang kata yang internet yang kuat. Kan ada kan sampai duduk atas pokok dan sebagainya sebab nakkan internet yang kuat. Dan internet yang kuat inilah membantu anda untuk belajar dengan baik. Dan juga anda perlu tempat belajar yang selesa serta teratur dan tiada gangguan. Dia yang kata apa tu tiada gangguan? Tiada gangguan tu yang mana anda mungkin akan berada dekat kelas daripada pagi sampai ke petang. Jadi mungkin anda bolehlah meminta bantuan daripada ahli keluarga anda, maklumkan pada ahli keluarga anda bahawa anda sedang belajar secara online
dan harap-harap tidak ada gangguan. Yang mana kadang-kadang ada jugalah kan bila tengah belajar ni mak suruh basuh pinggan. Tak pernah ada juga mak suruh masak. Ada, bukan tak ada. Lagi-lagi zaman pandemik ni. Ini dah masalah-masalah yang pelajar-pelajar hadapi dan datang kepada kami mengadu. Sebab tempat belajar selesa tapi tiba-tiba pula ada gangguan, kena pula lah ngasuh adik sebab mak masak dan sebagainya. Jadi perkara ini perlulah perkara yang penting yang perlu anda tengok. Kalau misalnya anda rasa macam tak ada tempat yang selesa sebab bilik share dengan adik-beradik yang lain, cuba dapatkan satu ruang yang selesa untuk memudahkan untuk anda belajar. Okey, yang seterusnya ialah mewujudkan study group. Study group ni macam mana? Mungkin ada yang kata, alamak puan, macam mana nak study group? Kawan pun saya tak kenal. Boleh sebenarnya kalau misalnya anda berjumpa, kan ada nanti dekat dalam kelas tu ada kelas, satu kelas kan. So carilah kawan-kawan yang mungkin sekepala dengan anda, walaupun ada yang tak berjumpa secara face to face ataupun masih lagi secara online, tapi tak apa, cuba kenal pasti kawan-kawan yang boleh masuk dengan kepala anda tu. Kita cari kawan-kawan yang mungkin boleh bersama-sama dengan kita dan kita wujudkan study group. Tetapi kalau misalnya anda jenis seorang yang lone ranger kan, so tak boleh berstudy group sebab kata kalau saya study group kan puan, nanti pergi ke mana lah. Jadinya tak apa, kita teruskanlah, studilah secara seorang-seorang anda, asalkan anda boleh menjalani kehidupan sebagai pelajar dengan baik. Dan seterusnya adalah komunikasi yang berkesan dengan rakan-rakan. Yang ini jangan tak tahu, kadang-kadang ada juga pelajar yang menghadapi masalah komunikasi dengan kawan-kawan. Ada juga yang rasa macam dia seorang yang introvert dan dia rasa tak selesa untuk bercakap huha-huha dengan kawan-kawan. Jadinya anda kena pasti diri anda ni yang mana dan berkomunikasilah dengan baik dengan kawan-kawan. Kalau rasa tak selesa, cuba cakap secara baik dengan rakan-rakan anda sekalian. Dan seterusnya, beri komitmen sepanjang kelas dan tugasan. Kenapa saya highlightkan benda ni? Sebab ada juga di kalangan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dengan rakan-rakan satu group, yang mana satu assignment kan, ada yang buat assignment, ada juga yang hanya bagi arahan, ada juga yang hilang tanpa dikesan. Tapi nak dapat markah, kenalah markah satu group assignment, kumpulan assignment yang sama. Jadi tolonglah, kalau anda rasa anda mahu berjaya, cubalah beri komitmen yang baik sepanjang kelas dan tugasan yang diberikan. Seterusnya, anda perlu fokus dan mempunyai matlamat yang jelas. Kenapa? Kita akan lebih bersemangat dan bermotivasi jika mempunyai matlamat yang jelas, yang mana anda perlu ingat kenapa anda masuk ke universiti. Kenapa masuk ke UiTM ini? Adakah sebab mak paksa? Atau adakah kita nak dapat pekerjaan yang bagus? Ataupun adakah kita kata malah nak duduk rumah saja suka-suka? Kena fikir pasal matlamat kita. Dah tentulah kita masuk ke UiTM sebab nak sambung belajar untuk membolehkan kita mendapat pekerjaan yang baik, sedek kita boleh capai kebahagiaan. Keyword kebahagiaan tu sebenarnya yang kita cari sebenarnya. Betul tak? Kalau kita dapat kerja biasa, so kadang-kadang kita tak happy juga. Jadinya kena fokus dengan matlamat anda. Datang ke universiti untuk belajar dengan lebih baik lagi. Dan sekiranya anda mempunyai masalah, tolonglah berbincang dengan orang yang boleh dipercayai. Untuk pengetahuan anda, bila anda berada dekat universiti UiTM ni terutamanya, anda akan diberikan penasihat akademik di kalangan pensyarah, yang mana anda boleh berhubung dengan penasihat akademik anda itu. Katakan ada isu tentang tentang pelajaran, berhubunglah, minta nasihat daripada anda punya penasihat akademik anda. Ataupun mungkin anda baik dengan mana-mana pensyarah, cubalah berbincang dengan pensyarah tersebut. Ataupun anda boleh juga berterus terang dengan ibu bapa anda. Sebab ada kalanya ada pelajar yang mungkin rasa stres dengan belajar.
So dia tak boleh nak teruskan belajar dengan baik. Mungkin dia rasa macam teruknya. So dah tiba masanya untuk anda berterus terang dengan ibu bapa anda dan dapatkanlah bantuan, khidmat bantuan daripada kaunselor macam saya dan juga rakan-rakan saya yang lain. InsyaAllah kami sedia membantu. Dan yang seterusnya ialah berehatlah jika anda terlalu penat. Berhenti sebentar dan berehat untuk tenangkan fikiran anda. Melihat pokok-pokok yang berwarna hijau juga dapat membantu mata dan minda anda yang kepenatan. Kalau rasa macam, yelah sebab tengok skrin sahaja kan, kalau misalnya dekat dalam kelas pun anda akan at least boleh bercakap-cakap juga kan. Tapi kalau secara online ni anda tengok komputer aja, dah lah skrinnya cerah kan. Jadi kadang mata tu berair, kepala berpusing-pusing, berehat, pergilah minum kopi ke. Tapi kadang kata, apa Puan, muda lagi minum kopi apa? Tak apa, minumlah apa yang anda rasa anda selesa minum. Lepas tu tengoklah pokok-pokok. Kalau rumah tu ada laut, tengok laut. Kalau misalnya rumah tu ada sawah padi, lagi best tengok sawah padi. Tapi asalkan anda dapat merehatkan mata anda dan dapat meredakan anda punya kepenatan. Okey, seterusnya. Okey, so dekat unit kerjaya dan kaunseling ini, bila anda, macam saya kata tadi, bila anda ada masalah boleh datang berjumpa dengan kaunselor. Dan dekat sinilah peranan kaunselor, yang mana dekat unit kerjaya dan kaunseling ini kita menyediakan 3 perkhidmatan, iaitu perkhidmatan kaunseling dan psikologi pelajar, perkhidmatan bimbingan dan pembangunan kerjaya, serta perkhidmatan psikologi staf. 3 perkhidmatan yang kami sediakan, yang mana kami akan cuba untuk membantu anda. Kalau anda rasa ada masalah tentang kerjaya, aku rasa aku nak jadi engineer tapi aku ambil perakaunan, macam mana ya? Boleh jumpa dengan kaunselor, kita cuba bantu. Bukannya kita cuba bantu dapatkan anda berjaya jadi seorang engineer, tapi kita akan cuba tengok anda, bimbing anda untuk kerjaya. Sebab bila anda dah masuk ke UiTM, maknanya itu adalah kos yang anda dapat. Jadi kena jumpa dengan kaunselor untuk membantu anda kalau anda ada masalah. Nak tahu, nak tentukan apa sesuai ke perakaunan ni dengan saya, adakah saya ni sesuai untuk ambil sains kesihatan dan sebagainya. Okey, seterusnya, apa itu kaunseling? Tadi saya katakan jumpa kaunselor kan. Lepas tu apa tu? Kenapa kena jumpa kaunselor? Apa itu kaunseling? Mungkin ada ramai yang tak pernah jumpa kaunselor. Dalam ramai-ramai kita ni mungkinlah hanya ada seorang dua je jumpa kaunselor kan. Lepas tu kita kata tak naklah jumpa kaunseling. Sebabnya sebab apa? Sebabnya tak ada apa-apa saja je, sebab saya tak ada masalah. Ada juga yang cakap gitu. Tapi anda perlu ingat bahawa kaunseling ni adalah pertemuan antara kaunselor dan pelajar atau sesiapa saja, macam saya kata tadi ada staf juga, untuk membincangkan isu yang dihadapi oleh pelajar itu sendiri. Segala apa isu, insya-Allah kita cuba untuk bantu. Okey, next. Dan kenapa tujuan kaunseling ni? Apa tujuannya? Yang pertama, tujuannya adalah untuk menggalakkan memberi maklumat, iaitu mendapatkan gambaran serta kefahaman yang jelas kepada para pelajar, kepada klien. Kami panggil klien lah. Lepas tu menggalakkan untuk celik akal, yang mana kita cuba kaunseling membantu klien untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai diri sendiri. Sebab tu kita kadang-kadang akan ada ujian psikologi, ujian minat kerjaya, ujian asertif, ujian konflik dan sebagainya. Sebab kita bantu anda untuk kenal diri anda sendiri. Dan juga untuk memberi sokongan. Yelah kadang-kadang kan ada juga yang rasa macam stres, tak tahu nak buat apa, dia blank tau. Okey, itulah tugas kami untuk membantu anda mendapatkan sokongan emosi anda. Sebab kadang-kadang ada juga yang rasa macam ibu bapa tak memahami. Yelah, mak paksa suruh buat itu ini. Lepas tu adik-adik pun tak nak memahami. Kita cuba untuk membantu anda. Dan juga untuk penyelesaian konflik, yang mana untuk mengurangkan ketegangan, membantu anda untuk menerima perbezaan dan mencari jalan untuk mencapai penyelesaian. Tapi yang paling utama, kami adalah pemudah
cara untuk anda. Kami bukannya pembuat keputusan. Anda sendiri yang membuat keputusan. Kami hanyalah memudah cara untuk anda, membantu anda melihat apa segala alternatif yang ada, pilihan-pilihan yang anda ada tapi anda tak nampak sebenarnya. Dan seterusnya adalah membantu membuat keputusan yang mana kaunseling, setelah kita buat sesi kaunseling, kita akan berbincang dan anda akan memilih apa keputusan yang terbaik untuk anda. Itulah tujuan utama kaunseling. Okey, seterusnya ini merupakan program dan perkhidmatan kaunseling pelajar yang terdapat di unit kejayaan dan kaunseling iaitu Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam dan kampus Puncak Perdana. Saya letak secara umum sahaja, yang mana sepanjang tahun kami mengadakan ceramah kaunseling untuk para pelajar, yang mana kita panggil pakar-pakar untuk bincangkan pelbagai-bagai topik selama 2 jam. Contohnya kita cerita pasal anxiety, depression ataupun pengurusan emosi. Sometimes kita cerita pasal masalah tidur dan sebagainya. Dan seterusnya klinik kaunseling. Klinik kaunseling ni bukannya kita pergi klinik. No, actually is a ceramah juga, tapi selama sejam je. Yang ini kita lebih kepada topik yang simple-simple dan juga pelajarnya, dia punya pesertanya adalah dalam jumlah yang sedikit lah. So kat situ pun kita buat kita cerita juga pasal mungkin kita cerita pasal masalah anda dengan rakan sebaya dan sebagainya. Lepas tu kita ada transisi ke universiti, yang ini ceramah untuk mengenai penyesuaian diri di universiti. Dan kita juga ada Counselors Corner, yang mana kita panggil kaunselor-kaunselor di seluruh UiTM seluruh Malaysia untuk berkongsi pendapat dan pandangan. Dan seterusnya kita juga ada artikel kaunseling. Macam kalau nanti saya akan bagi anda link untuk Telegram unit kejayaan kaunseling, masuk je dan anda dapat lihat artikel yang terdapat dekat situ. Sekurang-kurangnya artikel itu dapat membantu anda. Dan seterusnya kita ada counseling outreach, yang mana yang ini adalah kita buat ujian personality, ujian psikologi kepada para peserta. Anda boleh ikuti dan dan anda dapat kenal diri anda. Ini adalah secara atas talian dan juga secara bersemuka, yang mana kita buka booth. Okey, dan seterusnya ujian psikologi secara dekat-dekat dalam secara face to face. Kadang-kadang ada ujian psikologi yang kita buat secara outreach ni adalah ujian yang simple, tapi kalau anda rasa anda nak ujian-ujian yang lebih lagi, yang mungkin ambil masa dalam sejam, anda terpaksa berjumpa dengan kaunselor, setkan appointment dengan kaunselor dan juga datang bersemuka dengan kaunselor untuk buat ujian psikologi di bilik kaunselor itu sendiri. Dan paling utama perkhidmatan kita adalah sesi kaunseling sama ada secara bersemuka ataupun atas talian. Untuk sesi kaunseling ini, kita buat sesi kaunseling sama ada secara individu dan juga secara berkumpulan. Kalau rasa macam malulah nak buat secara individu, nanti nampak sangat aku ada masalah, tak apa, datang jumpa, bawa kawan pun sama-sama pun tak apa. Dan seterusnya yang tu nombor 9 ya. Nombor 9 tu adalah kita di bawah unit kejayaan kaunseling, kami mempunyai kelab rakan sebaya iaitu peers. Kalau kat sekolah dipanggil PRS kan, dekat sini kita panggil peers. Dan juga kelab rakan kaunselor, yang mana dua kelab ini membantu anda untuk melibatkan diri dengan program-program khidmat masyarakat, program-program nak mengasah soft skill anda. Kenapa kalau saya kata mengasah soft skill? Sebab dekat sini anda akan berjumpa dengan rakan-rakan yang sebaya, yang mungkin ada senior, ada junior, dan anda akan buat program bersama-sama. Dan daripada situlah anda dapat mengasah soft skill anda. Contohnya cara berkomunikasi dengan baik, cara melayan orang, cara bercakap dengan orang dengan baik dan sebagainya. Next. Okey, kat mana kami berada? Kalau anda ingin berjumpa dengan kami, ingin berjumpa secara bersemuka dengan kami,
Untuk unit kejayaan kaunseling UiTM Cawangan Selangor kampus Puncak Alam, kami terletak di Aras 4 bangunan Fakulti Farmasi 1 iaitu FF1. Nampak tu pejabat rektorat atas tu FF1 kan. Kami dekat tingkat 4. Ada dekat tulis situ unit kejayaan dan kaunseling. Kena naik lift ke tingkat 4, jumpalah kaunselor di situ. Dan untuk kampus Puncak Perdana pula kaunselornya berada di Blok 4, Lamandi College Jasmine iaitu Cawangan Selangor kampus Puncak Perdana. Dan dekat bawah tu saya sertakan Facebook unit kejayaan kaunseling UCS sebab Puncak Alam dan Puncak Perdana dikombainkan. Dan kalau anda rasa macam Facebook, saya tak ada Facebook, okey tak apa, kami ikut aliran arus ni semasa. Kami bagi anda Instagram ukk.ucs dan bawah tu adalah Telegram. Masuk je dekat situ dan insya-Allah beberapa pelbagai maklumat yang kami beri kepada anda. Moga anda dapat masuk dan bolehlah berjumpa dengan kami dan dapat maklumat yang diperlukan. Okey, next. Apa kemudahan yang ada dekat sini? Inilah kita ada bilik CRR Career Resources Room dan juga bilik CET. CET ni merupakan bilik sesi kaunseling lah. Tu ada anak patung tu kan. Dia cakap, Puan, anak patung kenapa? Sebab ada tanya, Puan kenapa ada anak patung? Itu kadang-kadang guna untuk play terapi. So sebab kadang-kadang ada kanak-kanak juga kita buat untuk play terapi dekat situ kan. So anda boleh datang, bolehlah buat sesi kaunseling di situ. Next. Dan jomlah hadir atau hubungi kami untuk sokongan psikologi kaunseling secara atas talian atau secara bersemuka bersama dengan pegawai psikologi unit kejayaan kaunseling UiTM Cawangan Selangor. Okey, next. Laju dah ni. Okey. Ini merupakan big boss saya iaitu Haji Sulaiman bin Sulamat yang merupakan ketua unit kejayaan kaunseling UiTM Cawangan Selangor. Yang mana kalau anda rasa nak buat sesi kaunseling dengan Haji Sulaiman nampak macam bapak-bapak kan. Nampak macam best ni. Okey, boleh imbas QR code dekat situ. Bolehlah teks bos saya ni Haji Sulaiman dan anda boleh setkan appointment. Tapi ada juga anda kena set appointment melalui counseling to you yang mana saya akan terangkan pada akhir sesi, akhir slot. Okay, next. Ini adalah saya punya QR code dan juga Puan Dayang Suzana, kaunselor kedua iaitu Puan Dayang Suzana yang merupakan pegawai psikologi kanan dan juga beliau in charge untuk Fakulti Pengurusan Perniagaan. Dan saya tu QR code saya, ada alamat, email, ada nombor telefon, handphone dan sebagainya. Yang mana nampak tu ada 3 fakulti saya ambil, Fakulti Pendidikan, Sains Kesihatan dan juga Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan. Pada mana-mana pelajar yang bawah fakulti ini boleh datang buat sesi dengan saya. Tapi kalau misalnya you rasa macam alah tak nak lah, malulah dengan Puan Zila ni, nak pergilah dengan Puan Dayang, tak apa boleh. Tu je dah ada dah dekat situ QR code dia. Next. Ni Cik Norazila Razwan merupakan kaunselor di Fakulti Pengurusan Maklumat dan juga Fakulti Filem, Teater dan Animasi di kampus Puncak Perdana. Pada siapa-siapa yang dekat kampus Puncak Perdana boleh berhubung dengan Cik Norazila. Dan juga Cik Ardi Agimen ni merupakan CIC untuk Fakulti Seni Bina dan Seni Lukis serta Fakulti Seni Bina Perancangan dan Ukur. Beliaulah orang bertanggungjawab untuk pelajar-pelajar yang terletak di alam bina nanti. Okey, seterusnya yang ini Cik Nik Ashraf, Cik Nik Muhammad Ashraf, panjang nama dia. Yang in charge untuk Fakulti Perakaunan. Bolehlah teks beliau serta juga Cik Izzati Syahrudin yang in charge untuk Fakulti Farmasi. Next. Okey. Ada yang cakap kat saya, macam mana nak jumpa dengan kaunselor? Kan saya kata tadi berjumpa face to face kan? Okey, anda digalakkan untuk mendaftar dekat sistem Counseling to You, yang mana sistem Counseling to You ni merupakan sistem untuk pelajar mendaftarkan diri untuk set appointment dan sebagainya. Dia ada 3 ni. 3 kemudahan yang diberikan, iaitu memudahkan para pelajar untuk walk in untuk sesi kaunseling,
dan juga memudahkan para pelajar untuk buat sesi temu janji dengan kaunseling serta memberi peluang kepada pelajar untuk mengadakan ujian psikologi yang terdapat dalam Counselling to You. Kejap lagi saya akan terangkan macam mana cara nak daftar. Tapi apa yang pasti, jika anda daftar sebagai pelajar UiTM, bila anda mendaftarkan diri dalam sistem ini, anda boleh setkan appointment. Anda boleh setkan dengan ada beberapa kaunselor yang terdapat di UCS ni, dan anda setkan. Dan kaunselor akan reply balik untuk setuju, ataupun kalau dia kata nak ubah, dia akan hubungi anda. Ataupun anda boleh juga message kepada kaunselor itu sendiri dalam sistem Counselling to You. Yang penting dekat situ juga ada ujian psikologi. Anda layak untuk buat ujian tu secara online. Bila dapat result, boleh datang buat temu janji dengan kaunselor untuk kaunselor bagi penerangan pula. Okay, next. Saya akan terangkan satu lah ya. Cara mendaftar untuk Counselling to You as a pelajar UiTM, anda boleh mendaftar, buka dekat dalam counselingtoyou.uitm.edu.my. Kalau anda tengok dekat sebelah bahagian atas kanan tu, anda klik register sebagai pelajar baru. Kalau misalnya anda dah pernah register dekat kampus sebelum ni masa diploma, mungkin ada boleh teruskan jugalah. So lepas tu pilih member type anda sebagai student dan ikut je arahan yang telah dinyatakan. Dan yang seterusnya, jika anda nak buat setkan appointment, anda bolehlah klik counselling, dan juga anda boleh tengoklah dia punya kalau misalnya ni kan, klik counselling dan new registration dekat panel sebelah kiri. Ini selepas anda daftar lah. Dia Counselling to You ni ada dekat dalam anda punya student portal. Anda boleh tengok dia punya cara untuk anda isi Counselling to You tu. So bila dah isi, hantarlah kepada, klik saja untuk sesi counselling sebab anda yang setkan, dan kaunselor akan membalasnya. Dan seterusnya, ni pula katakan kalau misalnya anda nak buatlah untuk pelajar anda masih tidak aktif lagi, ataupun ibu bapa atau adik-beradik atau yang ada pertalian keluarga dengan pelajar nak buat sesi kaunseling dengan kami, boleh juga, tak ada masalah. Caranya adalah daftar dekat Counselling to You tu, masuk kepada login untuk guest. So ikut je cara yang telah ditetapkan. Dan kalau ada masalah, boleh berhubung dengan saya. Nombor telefon saya tadi ada, dan bolehlah anda tanya untuk dapatkan untuk bantuan daripada saya. Okey, next. Dan sekali lagi hubungi kami. Ni unit kajian kaunseling, gambarnya dah tulis sesiap, dah letak sesiap dah. Tingkat 4, bangunan Fakulti Farmasi 1, UiT Corang Sanggup Kampus Puncak Alam, serta dekat Puncak Perdana pula dekat Blok D, Blok 4 Laman D, Kolej Jasmine. Dan yang penting, tolonglah masuk subscribe dekat kami punya Telegram, sebab segala maklumat ada kami letak di situ. Dan habis dah. Saya rasa itu saja daripada saya. Ada nombor handphone, ada nombor telefon pejabat. Nombor telefon pejabat tu pun adalah WhatsApp business. Boleh saja kontak saya. Kalau malu nak kontak, bolehlah saja email dan sebagainya. Dan moga segala apa yang perkongsian saya beri ni dapat memberi manfaat pada anda, dan selamat maju jaya. Dan itu saja, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.